Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan rakan-rakan yang lain dari kumpulan 7 ingin membentangkan analisis data terhadap dapatan soal selidik. Dalam bab ini, perbincangan ditumpukan kepada hasil daripada kajian yang telah dijalankan. Kami telah mengedarkan Google Form selama 2 minggu kepada responden. Hanya 28 orang responden yang telah mengisi Google Form kami. Penganalisian data dilakukan terhadap setiap item soalan yang terdapat di dalam set soal selidik dengan bantuan komputer menggunakan perisian SPSS 15.0 for Windows. Set ini telah diedarkan kepada mahasiswa dan mahasiswi UTHM. Seterusnya, saya akan paskan video ini kepada Darin untuk bahagian analisis data. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan untuk bahagian 4.2 iaitu tentang analisis data. Analisis data untuk kajian yang telah kami lakukan ini telah dibahagikan kepada dua bahagian iaitu bahagian A dan bahagian B. Bagi bahagian A, ia meliputi analisis data yang berkaitan dengan maklumat am responden seperti umur, jantina, fakulti dan bangsa. Manakala bahagian B pula ialah analisis data yang diperolehi daripada soalan-soalan yang berkaitan pemahaman pelajar tentang peranan penting guru dan pelajar seperti yang telah termaktub dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Analisis item yang dilakukan adalah untuk mendapatkan peratusan dan kekerapan yang mana item dikumpulkan mengikut persoalan kajian. Seterusnya, saya akan membentangkan analisis bahagian A iaitu biodata responden. Analisis bahagian A ialah maklumat am responden yang melibatkan aspek umur, jantina, fakulti dan bangsa. Nilai kekerapan dan peratusan akan turut saya nyatakan. Analisis yang pertama ialah taburan dan peratusan responden berdasarkan umur. Berdasarkan kepada kajian, responden yang terlibat adalah terdiri daripada 3 orang mahasiswa dalam kumpulan 18 hingga 20 tahun bersamaan 10.7%. Manakala 25 orang mahasiswa dalam kumpulan umur 21 hingga 30 tahun bersamaan 41.3%. Untuk kumpulan umur 31 tahun dan ke atas, tiada jumlah peratusan dilakukan. Ini menunjukkan majoriti responden adalah berumur 21 hingga 30 tahun. Analisis yang kedua ialah taburan dan peratusan responden berdasarkan jantina. Berdasarkan kepada kajian, responden yang terlibat adalah terdiri daripada 9 orang pelajar lelaki bersamaan 32.1% dan 19 orang pelajar perempuan bersamaan 67.9%. Ini menunjukkan majoriti responden adalah pelajar perempuan. Perbezaan sebanyak 10 orang pelajar bersamaan 35.7% di antara lelaki dan perempuan. Seterusnya, saya akan menyerahkan kepada Ruzana binti Abdul Malik. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai taburan dan peratusan responden berdasarkan fakulti. Di kampus Pahit Raja UTHM, terdapat 6 fakulti iaitu FPTV, FPTP, FKAAB, FSKTM, FKEE dan FKMP. Berdasarkan kepada jadual 4.3 dan rajah 3, responden yang terlibat dalam kajian adalah terdiri dari 18 orang pelajar FPTV iaitu 64.3%, 3 orang pelajar dari FPTP iaitu 10.7%, seterusnya 2 orang pelajar FKAAB iaitu 7.1% dan 5 orang pelajar dari FSKTM iaitu 17.9%. Selebihnya, dari fakulti FKEE, FKMP dan lain-lain fakulti tidak dilaporkan iaitu 0%. Ini menunjukkan bahawa majoriti responden merupakan pelajar dari fakulti FPTV. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai taburan dan peratusan responden berdasarkan bangsa. Di bahagian pilihan jawapan, terdapat 4 pilihan jawapan iaitu Melayu, Cina, India dan lain-lain. Jadual 4.4 menunjukkan taburan dan peratusan responden berdasarkan bangsa. Seramai 24 orang responden berbangsa Melayu iaitu 85.7%, 4 orang responden berbangsa Cina iaitu 14.3%,
Tiada responden yang terdiri daripada bangsa India dan lain-lain. Seterusnya saya akan serahkan kepada Nur Zafira binti Zakafli untuk menerangkan analisis bahagian B. Assalamualaikum. Seterusnya saya akan menyambung kepada analisis bahagian B, iaitu analisa setiap item mengikut pemahaman terhadap peranan penting guru dan pelajar. Analisis bahagian B merupakan analisa setiap item mengikut pemahaman terhadap peranan penting guru dan pelajar. Bahagian ini akan menganalisis item yang berkaitan dengan pemahaman pelajar tentang peranan penting guru dan pelajar yang telah sedia termaktub dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Sebanyak 10 item soalan digunakan bagi mengukur tahap pemahaman pelajar. Soalan pertama bahagi bahagian B adalah guru dan pelajar mempunyai peranan yang penting seperti yang telah termaktub dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Seperti yang dapat dilihat, hampir kesemua responden bersetuju dengan statement tersebut. Manakala yang tidak bersetuju hanyalah satu responden, iaitu 3.6%. Ini merupakan taburan dan peratusan berdasarkan soalan kepada peranan penting seperti yang telah termaktub dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Jadual 4.5 dan rajah 5 menunjukkan taburan peratus responden berkenaan peranan penting guru dan pelajar yang telah termaktub dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Hanya seorang sahaja iaitu 3.6% daripada jumlah 28 orang responden yang menjawab untuk skala sangat tidak setuju. Seterusnya, kebanyakan responden tidak menjawab pada skala tidak setuju dan kurang setuju. Seramai 8 orang, iaitu 28.6% responden bersetuju dengan pernyataan di atas. Seterusnya, majoriti responden seramai 14 orang, iaitu 50%, telah menjawab pada ruangan sangat setuju dan 5 orang, iaitu 17.9%, telah sedia mengetahui pernyataan tersebut. Terima kasih Saudari Nur Zafira. Saya, Nurul Atika binti Syamuddin, akan membentangkan soalan yang seterusnya, iaitu mengenai tahap kesedaran pelajar UTHM mengenai topik yang dikaji, iaitu seorang ibu pelajar memaksa seorang ustazah di sebuah sekolah agama untuk merangkap. Perkara ini telah terjadi di negara kita pada awal tahun yang lalu. Seramai 28 orang responden yang telah kami dapati dan 25 orang daripada 28 orang responden menjawab ya, di mana mereka mengetahui perkara ini terjadi di negara kita. 25 orang iaitu sebanyak 89.3% dan 3 orang yang selebihnya iaitu 10.7% menjawab tidak, di mana mereka tidak mengetahui perkara ini terjadi di negara kita. Melalui soalan ini, kami mendapati bahawa majoriti daripada pelajar UTHM mengambil peduli dan mengetahui isu semasa dan kejadian yang terjadi di negara kita. Sekian daripada saya. Saya serahkan pembentangan ini kepada pembentang yang seterusnya. Taburan peratusan responden dalam soalan 3 mengenai saluran media yang manakah anda tahu tentang isu ustazah dipaksa merangkap di sebuah sekolah agama. Berdasarkan kajian, majoriti seramai 21 orang iaitu 75% mendapat maklumat daripada media sosial. Seterusnya, hanya satu orang iaitu 3.6% mengetahui daripada sumber rakan. Begitu juga dengan dari sumber surat khabar, sebanyak satu orang 3.6%. Tiada responden dilaporkan untuk skala lain-lain, manakala untuk dapatan tidak sebanyak 3 orang responden iaitu 10.7% mengiyakan pernyataan dan 2 orang iaitu 7.1% menidakkan pernyataan tersebut. Soalan 4 menunjukkan taburan peratusan responden mengenai siapakah yang anda rasa bersalah dan tidak wajar melakukannya. Sebanyak 4 orang iaitu 14.3% menyatakan punca kejadian ini berlaku disebabkan oleh ibu pelajar terbabit. Majoriti responden tidak menjawab pada skala guru. Seterusnya, di mana skala pelajar adalah punca berlakunya konflik, di mana ia mencatatkan bilangan maksimum responden sebanyak 19 orang daripada 28 orang iaitu 67.9%. Seramai 4 orang iaitu 14.3% menjawab pada skala ya dan satu responden iaitu 36% menjawab pada skala tidak.
Seterusnya, saya akan mengulas mengenai soalan yang kelima, iaitu Rajah 9 menunjukkan taburan peratusan responden berdasarkan ibu pelajar berkenaan yang menjustifikasikan tindakannya adalah tepat terhadap seorang ustazah di sebuah sekolah agama selepas anaknya takut ke sekolah selepas disuruh merangkap. Majoriti responden menjawab ya dengan jumlah 20 orang pelajar bersamaan dengan 71.4%, manakala 8 orang pelajar bersamaan dengan 28.6% responden menjawab tidak atas tindakan ibu pelajar berkenaan. Seterusnya, untuk soalan yang ke-6, saya akan mengulasnya. Rajah 10 menunjukkan taburan dan peratusan responden berdasarkan penggunaan saluran yang betul untuk menyalurkan aduan. Kebanyakan responden tidak menjawab pada skala 1 hingga 3, iaitu skala sangat tidak setuju hingga skala kurang setuju. Seterusnya, seramai 10 orang pelajar bersamaan dengan 35.7% bersetuju. Akhir sekali, skala sangat setuju mencatatkan bilangan maksimum responden iaitu 18 orang daripada bilangan keseluruhan iaitu 28 orang dengan bilangan peratusannya ialah 64.3%. Seterusnya, saya akan menyambung pada soalan yang ke-7, iaitu taburan dan peratusan responden berdasarkan tanggungjawab dan menjadi contoh ataupun role model kepada para pelajar. Menurut jadual 4.11 dan rajah yang ke-11, kebanyakan responden tidak menjawab pada skala sangat tidak setuju hinggalah ke skala kurang setuju. Dan seterusnya, skala setuju menunjukkan seramai 9 orang responden kami telah memilihnya dan telah menjadikan peratusan sebanyak 32.1. Akhir sekali, skala sangat setuju mencatatkan bilangan maksimum responden iaitu seramai 19 orang daripada 28 orang responden telah memilihnya. Ianya telah menjadikan peratusan sebanyak 67.8. Seterusnya, bagi soalan yang ke-8, iaitu taburan dan peratusan responden berdasarkan tindakan sepatutnya seorang pelajar terhadap gurunya iaitu dengan menjaga adab. Jadual 4.12 telah menunjukkan taburan dan peratusan tersebut. Okey, untuk yang ini, majoriti skala sangat tidak setuju dan tidak setuju tidak dijawab oleh responden. Okey, untuk skala kurang setuju telah mendapat 1 orang responden menjawabnya iaitu 3.6% telah diambil. Okey, sebanyak 8 orang responden iaitu 28.6 menjawab pada skala setuju. Dan akhir sekali, skala sangat setuju mencatatkan bilangan maksimum responden sebanyak 19 orang iaitu 67.8%, dan kesimpulannya daripada jadual ini menunjukkan rata-rata berpendapat bahawa seorang pelajar haruslah menjaga adab terhadap gurunya dan menghormati mereka seperti menghormati ibu bapanya sendiri. Seterusnya, saya akan menerangkan dan menghuraikan untuk soalan nombor 9, iaitu kes-kes seperti ini dapat dielakkan jika guru dan pelajar mempunyai persefahaman, kaedah komunikasi yang berkesan serta sikap toleransi yang baik. Okey, berdasarkan jadual 4.13 dan rajah 13 menunjukkan taburan peratusan responden berdasarkan persefahaman di antara pelajar dan guru mampu menjalinkan hubungan yang baik. Majoriti responden tidak menjawab pada skala yang sangat tidak setuju dan tidak setuju. Okey, seterusnya, skala kurang setuju terdapat 2 orang sahaja. Skala setuju menunjukkan sebanyak 5 orang responden. Manakala skala 5 menunjukkan responden sangat setuju dan mencatatkan bilangan maksimum responden sebanyak 16 orang. Pada skala 6 terdapat 4 orang dengan menunjukkan ya. Kes-kes ini dapat dielakkan dan selebihnya pada skala 7 iaitu mencatatkan hanya 1 orang sahaja responden dengan menunjukkan mungkin kes-kes ini dapat dielakkan. Jadi, kesimpulan daripada jadual 4.13 dan rajah 13 ini menunjukkan rata-rata berpendapat bahawa sekiranya guru dan pelajar mempunyai persefahaman, kaedah komunikasi yang berkesan dan bersikap toleransi yang baik, perkara seperti penderaan, ketidakfahaman dan masuk campur ibu bapa dapat dielakkan. Dan akhir sekali, kesimpulannya yang dapat disimpulkan melalui
Kajian soal sedidik ini adalah sesuatu isu yang berbangkit melibatkan seorang tenaga pengajar yang pasti akan menarik perhatian semua masyarakat tanpa mengira kaum di negara kita. Hal ini demikian kerana masyarakat negara kita telah dididik bahawa guru adalah insan yang perlu dihormati sebagai seorang yang memberi ilmu, yang perlu disanjungi. Selain itu, sistem pendidikan negara kita juga telah berjalan seiring dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang sudah terbukti antara salah satu sistem pendidikan yang terbaik di dunia. Oleh itu, ibu bapa perlulah memainkan peranan yang penting dengan memberikan sepenuh kepercayaan kepada guru-guru untuk mendidik anak-anak dengan sebaik mungkin.